Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaika al muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal mustaqim. Selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Betapa syukurnya kita kepada kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, sebenar-benar rahmat pada kita pada malam ini, kerana kita masih lagi dihidupkan. Sekira-kira gambarannya kita ini diberi peluang masih hidup, artinya insya-Allah masih boleh berbuat sesuatu, masih boleh mengusahakan sesuatu yang besar, yang sedahsyat-dahsyat ni. Itulah arti kehidupan kita pada malam ini. Buat apa yang besar itu? Antaranya ialah untuk menebus kesalahan, kesilapan, dosa-dosa yang silam. Yang keduanya, supaya kita ini ada kesempatan untuk menambah amal-amal yang sempurna dan yang ikhlas. Kerana hanya dan semata-mata amal yang ikhlas saja diterima. Banyak mana amalan pun rupa-rupanya tak diterima kalau tak ikhlas. Ambil perhatian. Dan yang ketiga, yang paling besar sekali, kita dihidupkan ini kerana kita diberi peluang untuk masuk ke syurga. Walaupun dosa sepenuh langit dan bumi, walaupun dosa kita sebanyak-banyaknya, oleh kerana kita dihidupkan pada malam ini, maka kita diberi peluang. Dengan dosa yang sebanyak itu, Allah boleh ampunkan lagi semua dosa kita. Ada masa lagi, ada peluang lagi untuk mendapatkan semua itu. Jadi hanya orang-orang yang direzekikan, ditakdirkan, diberi anugerah kurnianya, maka dia boleh melepasi semua itu. Dan dia anugerahkan dengan sebesar-besar nikmat dan rahmat. Apa dia? Masuk ke syurga bi ghairi hisab. Walaupun dosa banyak, sangat banyak, tidak terkira, tapi diberi kesempatan untuk bertaubat. Itulah gunanya kita masih lagi hidup pada malam ini, tuan-tuan. InsyaAllah pada malam ini kita akan terus bicara daripada kitab Imam Ghazali, iaitu Di Balik Tabir Kematian. Saya pilih tajuk pada malam itu ialah tajuk Syafaat, pada halaman 285. Jadi marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Tak boleh nak buat benda-benda yang baik, tapi pasang dulu niat yang bagus. Belum lagi boleh beramal, belum lagi boleh mengusahakan kebajikan-kebajikan yang banyak, tetapi dengan niat, dengan nawaitu yang baik, insya-Allah boleh membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Tuhan. Baiklah.
Tajuknya syafaat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, Allahumma salli. Ketahuilah, bila ada golongan orang-orang beriman yang harus masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya berkenan menerima syafaat yang dimohonkan untuk mereka oleh para nabi dan para siddiqin, bahkan oleh para ulama, orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut bila mana ada golongan orang beriman. Orang beriman ni orang yang beramal dengan amal-amal soleh. Lebih tepat lagi orang Islam. Setiap orang Islam itu belum tentu lagi beriman. Belum tentu lagi beriman. Sebab setengah orang Islam dia tak berbuat apa yang disuruh, maka dia belum lagi benar-benar beriman, dia baru Islam. Tetapi orang-orang yang beriman, automatik dia Islam. Automatik dia Islam. Beriman tu Islam lah. Kalau Islam, belum tentu lagi beriman. Setengah orang dia tak faham. Dia heran, berkerut juga dari dia. Memikirkan, orang Islam main judi. Ada. Orang Islam tak semayang, tak puasa. Isak dadah. Buat benda tak elok, buat dosa. Ada ramai orang Islam. Beriman ke dia? Tidak. Jadi orang macam ni harus masuk neraka. Kenapa guna perkataan harus? Mana boleh jadi dia tak dimasukkan, tidak dimasukkan ke neraka. Harus juga. Kerana Allah dengan kasih sayangnya, dengan sebab-sebab yang tersirat, yang Allah lebih mengetahui. Tapi dia maha adil. Begitu juga golongan yang beriman pada lahiriahnya, atau benar-benar beriman sekalipun, harus masuk neraka. Ditinjau dari sudut kekuasaan Allah yang maha berkuasa. Kuasa dia mutlak. Dia tidak tergantung. Dia tidak bergantung. Dia maha kaya. Tak bergantung kau beriman ya, kau beramal ya, jadi aku tak masuk kau neraka. Jadi dia pula kena depend, bergantung kepada amal-amal kita. Tidak sebegitu hakikatnya. Lahiriahnya pada saya nampak macam tu. Kalau dia dah baik, kita dah beramal, kita dah ikhlas, pada kita lah wajib masuk ke syurga. Bagi dia harus saja. Dia nak masukkan kita ke syurga boleh, ke neraka boleh. Tetapi ingat, dia maha adil, dia maha sempurna, dan dia tidak terpaksa. Aku nampak gayanya kenalah masukkan kamu ke syurga sebab kamu dah tahajud ya. Jadi lemah pula Allah. Allah tidak begitu. Dia masukkan kita ke syurga dengan kasih sayangnya. Dan hukum bagi dia harus je, bukan terpaksa. Dia ghaniyun. Ghani itu makna kaya. Anil alamin. Daripada sekalian alam. Ma huwal alam ma siwahullah. Barang yang selain daripada Allah tu alam lah. Ya. Jadi maka Allah tadi, orang yang Islam lah pendek kata, masuk ke neraka tadi, maka dengan kebaikannya, rahmatnya, kasih sayangnya, berkenan pula menerima syafaat, pertolongan, bantuan, subsidi, bonus yang dipohonkan oleh siapa? Para nabi. Nabi yang seramai 124,000 orang. Ada yang kata 140,000 orang. Mana-manalah, itu khilaf ulama. Maka para nabi ini mempunyai syafaat kepada umat masing-masing. Kecuali pada nabi, dia semua boleh. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Boleh bagi syafaat kepada umat dia, termasuk semua nabi-nabi. Termasuklah Nabi Ibrahim ke, Nabi Adam ke, Nabi Isa ke, semua nabi-nabi. Maka dia boleh memberi syafaat. Maknanya syafaat Nabi Muhammad SAW diperlukan oleh para nabi-nabi yang lain. Jadi siapa yang boleh bagi syafaat daripada kitab ni? Disebut di sini para nabi dan para siddiqin. Para nabi atas lagi dah daripada para siddiqin. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ni yang membenarkan. Membenarkan ni saya nak cakap pun takut sebenarnya. Saya bercakap atas dasar ilmu boleh. Atas dasar rasa, atas dasar rohnya tak sampai. Sangatlah tidak sampai. Siddiq ni maknanya benar.
benar yang sangat-sangat membenarkan. Perilaku dia benar, segala hal benar. Macam mana gambaran paling mudah? Di depan begitu, di belakang begitu, sama je. Kamu tengok dia di mana-mana, dialah. Begitulah dia. Tak ada watak dia berbeza-beza, tak ada sifat dia berbeza-beza, tak ada dalaman dia berbeza-beza. Begitulah dia. As-Siddiq sangat membenarkan. Benar berlaku. Orang awam yang biasa-biasa ni, depan orang ni lain, belakang lain, macam-macam hal. Jadi orang macam ni diberi keistimewaan, boleh memberi syafaat. Para ulama'nya, orang solehnya, dan orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, dapat memiliki syafaat. Termasuk kita-kita yang di dalam masjid ini, perempuan laki sama je, insya-Allah ada syafaat. Syafaat ni boleh beri bantuan, pertolongan kepada siapa? Keluarga, kaum kerabat, ambil perhatian, teman-teman dekat, kenalan-kenalannya. Walaupun kawan kita dah masuk dalam neraka, ataupun kita sendiri masuk dalam neraka, kawan kita yang lain boleh tolong kita. Ceritanya boleh tolong. Soalnya Allah nak bagi izin ke tidak, itu soal kedua. Maknanya kita boleh memberi bantuan, syafaat kepada keluarga, kaum kerabat, teman dekat dan kenal-kenalan kita. Bagi syafaat ni bergantung kepada apa, Ustaz? Bergantung kepada amal ikhlas kita. Sebanyak mana amal kebaikan kita yang dia didasari atas dasar iman dan takwa, bertunjangkan kepada tauhid, ikhlas atas dasar keimanan kepada Allah, maka sebanyak itulah dia diberi power. Diberi power dengan maksud diberikan suatu kedudukan yang mulia untuk tolong orang lain. Di mana? Di negara akhirat yang kekal abadi. Maka tertolaklah fahaman golongan salafi moden sekarang ini, yang konon-kononnya buat apa kita minta pertolongan orang dalam kubur, orang dah mati, kerana orang dalam yang dah mati tu diri dia pun dia tak boleh tolong, ini sibuk-sibuk nak tolong orang lain. Itu fahaman yang logik akal. Menggunakan akal. Kita diberi akal. Akal ni kurniaan Allah kepada kita. Namun kita ni walaupun ada akal sebagai sebab, kita disuruh ikut wahyu, ikut Quran dan hadis Nabi SAW, bukan bertuhankan kepada akal kita. Sehingga kita fikir kita ni dalam kubur, kalau kita mati, pada adatnya, pada lahiriannya, diri sendiri pun tak boleh tolong, apatah lagi nak tolong orang lain. Yang kita minta tolong orang dalam kubur ni. Ini kadang-kadang kena dilanjutkan cerita buat pencerahan, kalau tidak orang tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang dalam kubur yang dah mati ni, kalau nak kira ilmu hakikat, siapa pun tak boleh tolong orang lain. Termasuk Nabi SAW sendiri dengan syafaatnya, dengan mukjizatnya. Kalau menurut ilmu hakikat, dia pun tak boleh tolong. Dia bukan ada kuasa. Cumanya dia diberi izin. Bila dia diberi izin, makna menyangkut kepada kuasa Allah. Itu yang besarnya. Samalah juga dengan kita. Kita dengan Nabi dari satu istilah sama. Nabi tak ada kuasa, kita tak ada kuasa. Tapi Nabi diberi izin. Ada mukjizat, ada syafaat kubra, uzma. Maka dia boleh membantu. Jadi kalau Allah izin, apa hal kita nak halang pula? Sama juga wali-wali orang yang soleh dalam kubur. Walaupun mereka tak boleh tolong diri mereka sendiri, benar, nak tolong orang lain pun tetap tak boleh. Tetapi dalam syarak, dalam agama, dalam Islam, ada bahagian-bahagian mereka ni, bila mana mereka ni ulama, wali, orang soleh, ada amalan yang ikhlas, maka diberi kedudukan yang istimewa walaupun dah mati. Bukan zahir kita main ilmu hakikat, sebab semuanya tergantung kepada Allah, hakikatlah. Jadi Allah bagi izin pada wali, pada ulama, orang soleh dalam kubur nak tolong orang lain. Boleh tak boleh? Boleh dengan izin Allah. Habislah cerita. Yang kau nak petikai teruk sangat, pasal apa? Tak ngaji tauhid ke? Oleh kerana itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan darjat syafaat di sisi mereka untuk dirimu. Jadi
Nak dapatkan syafaat daripada Nabi, daripada ulama ni nak buat apa? Semua orang dah tahu lah pada umumnya. Sama lagi. Caranya ialah jangan sesekali menghinakan sesiapa pun. Ambil perhatian tuan-tuan. Kita ni, umumnya kita ini, semua kita dalam masjid ini terkenal dengan apa? Menghinakan orang, menghina orang lain. Umumnya begitu. Jangan pula dalam hati kata, saya tak ada ustaz, tak ada hina orang lain. Kadang-kadang kita tak tahu, tak kenal diri kita. Barang siapa kenal diri, maka dia kenal akan Allah. Barang siapa kenal akan Allah, binasa diri. Apa makna ni? Barang siapa kenal diri dia ni, peribadi dia, dalaman dia, zahir dia, semua-semuanya, maka dia tahu diri dia ni tak ada apa. Diri dia ni lemah, hamba yang tak ada apa. Maka barang siapa kenal diri, maka dia akan kenal akan Allah yang maha berkuasa, maha sempurna, meliputi diri dia sepenuh-penuhnya. Dan bila dia tahu Allah SWT itu maha berkuasa, berperanan, bekerja, bertugas setiap saat, detik dan ketika, maka binasa diri dia. Maka sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, dia rasa dia tak ada apa. Semua aku buat dengan izin, aku berjalan dengan izin, aku melihat dengan izin. Walaupun ada mata, ada telinga, ada anggota, lengkap anggota kita, semua yang kita berbuat, bertindak, semua dengan izin. Setiap saat waktu dengan izin. Maka barang siapa kenal diri, dia kenal akan Allah, binasa diri dia. Bukan binasa diri dia makna diri dia mati, atau binasa diri dia makna musnahlah badan jasad dia, bukan begitu. Tetapi binasa diri ni lebur, fana lah sifat-sifat basyariah dia, sifat-sifat manusianya. Maka dia musyahadah dalam hati dia, dia meyakini, dia nampak, dia makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia hidup campur dengan manusia, hidup bermasyarakat, hidup bergaul dengan manusia, tapi yang dia nampak semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benarlah firman Allah dalam surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan-perbuatan kamu itu hakikatnya dia yang lakukan. Kita tak ada, binasalah diri, fanaklah diri. Semuanya dia belaka, semuanya sifat dia belaka. Kita tak ada apa. Barang siapa yang mencapai kedudukan, kefahaman, makam ini, keyakinan ini, jazam dalam hatinya, maka dialah bebas daripada syirik. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik dengan orang, atau syirik dengan perasaan-perasaan dalam hati dia, meyakini dia boleh juga buat sesuatu. Sebenarnya tak boleh. Jadi dia sebut tadi, kalau nak dapat itu jangan menghinakan siapa pun. Jadi macam mana ni saya, ustaz, saya ni kadang-kadang hina orang, setengah orang tu banyak kali hina orang, tobat lah. Malam ini kita tobat, selesai, habis dah. Tak ada dah dosa hina orang, tak ada. Walaupun 1000 kali ke, 200,000 ke, 1,000,000 kali kita pernah hina orang, sengaja ke tak sengaja, kalau kamu benar-benar bertaubat, maka persaksikan Allah itu maha pengasih, maha ni tak ada had, maha penerima taubat. Yakin, sangka baik begitu. Dia mengampunkan kita. Jadi bila dia mengampunkan kita, kita capailah satu darjat, iaitu darjat boleh memberi syafaat kepada orang lain. Tetapi yang tak boleh perasaan. Perasaan diri, aku dah taubat, Allah dah terima taubat aku, jadi aku pun dah boleh bagi syafaat orang lain. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Rasa diri okey tak boleh. Baik sangka dengan Allah wajib. Aku yakin sungguh Allah akan terima taubat aku, akan ampunkan dosa-dosa aku. Namun demikian, aku tetap bimbang-bimbang, aku tetap takut-takut. Mana tahu Tuhan tak terima taubat aku. Jadi perasaan kita, hati kita membawa dua rasa seimbang. Bila-bila pun bawa dua rasa ni. Rasa sangka baik dengan Allah, Allah terima taubat kita, dan dalam pada itu ada kebimbangan, takut-takut Tuhan tak terima taubat kita. Jadi bila orang kata kamu ni layak dah, tolong aku bagi syafaat, aku tak layak lagi, banyak dosa, cakap macam tu. Jangan tengok see the leg lah, takkan tahu kamu aku ni macam mana. Aku boleh dia bagi syafaat, cakap dia.
Tak boleh labun macam tu, tak boleh. Ya.